para pelajar UiTM ya, yang stres nak exam ke apa kan. Jadi program ini adalah bertujuan sebagai satu perkongsian yang penuh ilmiah daripada seorang doktor pakar buat kita semua. Baiklah, pada hari ini kita akan membincangkan isu yang bertajuk risau melampau tanda anxiety. Saya yakin ramai dalam kalangan kita yang mengambil maafkan saya, yang mengalami kerisauan dalam pelbagai aspek, terutamanya dalam institusi pekerjaannya, tak kisahlah siapa pun kita, dan juga dalam institusi pengajian tinggi sama ada pensyarah, okey, ataupun student itu sendiri, dan juga dalam institusi kekeluargaan sebagai seorang ibu, sebagai seorang Semua ayah ada keluar dan nombor. sebagainya. Untuk menjawab persoalan itu, bersama-sama kita pada hari ini, kita amat bertuah kerana ditemani oleh seorang doktor yang hebat, iaitu Profesor Madya Dr. Salmi binti Razali. Terima kasih banyak kepada Prof. Prof merupakan seorang pakar psikiatri di Hospital Al-Sultan Abdullah UiTM, merangkap sebagai ketua jabatan di Jabatan Psikiatri UiTM dan juga merupakan seorang pensyarah di Fakulti Perubatan UiTM. Beliau memperoleh ijazah perubatan kedoktoran dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan seterusnya melanjutkan pelajaran dalam bidang sarjana iaitu Master of Medicine Psychiatry juga di UKM. Seterusnya beliau menyambung pengajian PhD Medicine Public Health, especially in for Women and Perinatal Mental Health di Monash University Australia. Untuk itu, saya mempersilakan Profesor Salmi untuk membentangkan serta mengupas topik ini pada hari ini, iaitu risau melampau tanda anxiety. Dipersilakan Profesor Salmi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Friday Organizer. Terima kasih kepada Dr. Fatin yang telah menjemput saya untuk sharing session lah. Ya, saya katakan untuk hari ini. Dr. Fatin kata tak, kita kena bincang santai-santai sahaja dengan saya. Ya, jadi saya cuba sedaya saya supaya kalau boleh kita nak faham tentang anxiety ini secara santai-santai sajalah pada pagi Jumaat ini, ya. Mungkin saya boleh sharekan slide saya, boleh Dr. Fatin? Boleh. Sekejap. Yang Prof hantar sekejap Sekarang ni nampak tak saya punya? Saya dah cuba share tu. Nampak Prof. Nampak? Okey. Cantik. Ya, comelnya Prof. Kita mulakan boleh ya? Okay, so saya buat slide apa tu, full slide version dah. Nampak ke? Okay. Okay, nampak semua ya? Okey, nampak Prof. Okay, hari ni kita nak bincangkan tentang risau melampau tanda anxiety. Ya, saya pasti semua pernah mengalami anxiety itu. Ya, jom kita bincangkan apalah anxiety ini. Kan pagi-pagi Jumaat ni mendung pula sikit, kita ni anxious juga kan. Kalau rumah kita dekat kawasan-kawasan rendah, banjir ke, itu anxious juga tu, ya. So apa dia anxiety? Jom kita dalami apa itu anxiety, ya. Sebenarnya anxiety, emosi, ya, yang kita ada, marah, benci, sayang, geram, sedih, semua itu adalah fitrah yang Allah beri kepada semua, ya, kepada semua manusia dan juga haiwan juga. Ya, semua ya, Dr. Fatin ya. Emosi ini adalah fitrah yang Allah beri. So kalau kita cerita pasal anxiety hari ini, ia adalah fitrah yang Allah beri kepada kita semua. Ya, itu yang pertama kita kena ingat ya, bahawa rasa sedih, rasa benci, rasa anxious ini perasaan kita gembira, ceria adalah fitrah kita sebagai seorang manusia. So, kita kena faham bahawa bukanlah sesuatu yang pelik kalau kita rasa anxious, bukanlah sesuatu yang pelik kalau kita rasa sedih, ya. Ia adalah sesuatu emosi yang Allah berikan kepada kita, ya. So kita cherish apa yang Allah beri itu, ya, sama ada baik ataupun buruk,
ya, ataupun kita rasa tak seronok, ya. Ya, dan penting sebenarnya untuk kita memahami emosi kita ini, ya. Emosi tentang anxiety ini, tentang anxious ini, kita kena faham, ya, kita kena faham, ya. Jangan kita uh, drowning inside kita punya emosi itu, ya. Bila kita tengah anxious contohnya, kita kena kata, aku sekarang ni tengah anxious, aku sekarang ni cemas, aku sekarang ni tengah risau, aku sekarang ni tengah takut dan bimbang. Maksudnya apa? Kita kena ada emotional awareness. Itu sebenarnya langkah pertama yang sangat-sangat penting. Ya, sangat-sangat penting. Kita kena faham, tahu emosi yang kita ada. So, itu adalah langkah penting. Kenapa kita kena faham dan memahami dan aware bahawa kita ada perasaan tu, kerana nanti saya bincang kenapa. Ya. Inilah kenapa sangat-sangat penting kita kena faham benda-benda ni. Kerana sebenarnya, ya, orang ingat, ramai yang ingat bahawa emosi ni tak ada kaitan apa-apa pun dengan kita punya brain. Ya. Awak tak tahu bahawa di dalam bahagian otak kita itu, ya, ada satu bahagian yang sangat penting yang mengawal emosi kita, yang mengawal perasaan kita, yang mengawal anxiety kita. Ya. Bahagian ini kita panggil limbic system. Kenapa kita kena tahu bahagian ni? Kerana jika kita ada masalah dengan bahagian ini, kita boleh mengalami masalah-masalah tingkah laku, masalah-masalah emosi, dan masalah-masalah mental. Ya, yang itu yang kita kena tahu tu. Dan kenapa kita kena tahu? Sebab management of anxiety ini memerlukan kita manage bahagian otak kita tu. Ya. Dan ramai juga yang tak tahu, ingatkan benda ni, emotional ni berlaku kalau kita ada masalah mental je. Tak sebenarnya. Ya, bahagian limbic system yang Allah beri pada kita ni, ya, juga penting pada keadaan kita normal. Ya. Contohnya, kalau kita baru pergi balik daripada Merdeka punya perbarisan tu kan, masa tengah perbarisan tu kita nampak, kita seronok, ya, kita rasa bangga. Juga limbic system kita ini berfungsi. Ya. Dia berfungsi pada ketika normal dan dia berfungsi ketika dia tak normal juga. So, kita kena faham dulu bahawa ada bahagian otak sekarang ini yang mengawal emosi kita. Dan kawalan itu secara tidak sedar, kita tak sedar pun bahagian otak itu tu ada kawal kita sekarang ni yang mengawal emosi kita tu, kita tak sedar. Ya. Kenapa penting? Sebab nanti saya cerita kenapa penting, ya. So bahagian-bahagian otak yang penting ini, yang pusat utamanya adalah amigdala. So ni bahagian yang penting ni, amigdala. First time you all dengar kot ya, bahawa dalam otak ada bahagian yang penting yang mengawal emosi kita. Kalau kita rasa cinta dekat seseorang, terangsanglah amigdala tu. Kalau kita rasa benci dekat seseorang, terangsanglah amigdala itu. Ya. Bisa rasa geram kat bos kita, kalau kita rasa sayang dekat suami kita, kalau student pula rasa benci dekat lecturer, terangsanglah bahagian pusat emosi kita tu. Sebab itulah yang akan merangsang dan mengawal emosi kita tu. Ya. Bukan itu sahaja, ada bahagian penting juga yang pusat penyimpanan memori. Ya. Dia hippocampus, ya, bahagian untuk simpan memori pula. Ya. Menyimpan semua kenangan-kenangan lama kita. Ya. Macam mana mak kita marah kita, macam mana kita fail exam dulu. So benda-benda itu semua tersimpan di dalam hippocampus kita. Kenapa penting ni semua? Anda akan dapat tahu lepas saya terangkan semua. Ya.
Dan amigdala dan hippocampus sebahagian daripada limbic system kita ni bukan sahaja penting ya, tapi ada bahagian yang penting juga, iaitu selepas amigdala dan hippocampus ni dia akan connect pula ke bahagian hypothalamus ni. Ya, bahagian hypothalamus dan juga bahagian yang sangat penting iaitu pituitary ni. Kenapa? Sebab hypothalamus dan pituitary ini dia mengawal ya hormon-hormon di dalam tubuh kita. Ya, contohnya nanti saya bagi tahu contoh kenapa penting bahagian ni. Ya, apa kaitannya dengan anxiety? So, pendengar semua kena faham ini. Saya nak supaya kita menjadi rakyat Malaysia yang lebih memahami apa berlaku kepada diri kita. Jadi pesakit-pesakit yang educated, yang faham apa berlaku pada diri kita. Ya, kalau kita anxious, ya. So, kalau kita anxious ni, amigdala berfungsi, hippocampus berfungsi, hypothalamus dan pituitary juga berfungsi menyebabkan kita anxious dan resah. Ya. Macam mana dia berlaku? Apa berlaku jika anda semua ada tekanan? Ya, ada masalah. Contohnya dekat sini, ya, masalah gaduh suami isteri. Ya, contohnya masalah bos marah kita. Ya, contohnya masalah kita fail exam. Ya, contohnya masalah anak-anak kita. Kalau kita marah-marah dia, kalau kita kontrol dia, ya, apa berlaku sebenarnya kalau kita mengalami tekanan-tekanan? Ya, sebenarnya apabila kita mengalami tekanan macam ni, dia samalah interpretasi oleh brain kita apabila kita berhadapan dengan seekor harimau depan mata kita. Ya, sebab tekanan itu adalah ancaman. Ya, threat. Contohnya, threat kena marah dengan bos. Apa threat kena marah dengan bos? Threat kepada dignity kita. Ya, threat kepada kita punya kehormatan diri. Ya, kita tak patut dimarah-marah macam tu. So, bila bos marah kita, dia adalah threat kepada kita. Ya. Kalau kita fail exam, dia adalah threat kepada kita. Kenapa? Threat. Aku seorang pelajar perubatan yang pandai, aku fail. Ya, dia threat kepada kita punya dignity. Ya, dia adalah satu threat. Ya, kenapa penting kita faham anxiety dan threat ini? Inilah dia yang berlaku dekat dalam sebenarnya otak kita yang saya sebutkan tadi tu. Nampak complicated kan? Tak apa ya, Fatin ya, saya bagi complicated sikit hari ni supaya kita faham. Ya, so bila kita nampak singa depan mata kita kan, duduk dekat singa depan mata kita kan Fatin kan? Apa berlaku? Mestilah mata kita nampak singa tu kan? Telinga kita mesti mendengar. Betul tak? So kemudian apa berlaku? Mata kita hantarlah signal ke otak. Ya, apa berlaku dekat otak? Jom kita tengok bila kita nampak singa depan mata kita, dengar telinga kita tu ngauman singa tu kan. So apa otak kita buat? Ya, otak kita amigdala tadi, pusat emosi tadi mulalah terangsang. Mulalah kita rasa takut. Ya, kita takut. Kenapa kita takut pada singa tu? Sebab hippocampus kita dah belajar dah pun sebelum ni bahawa kita akan mati kalau singa depan mata kita ni terekam kita. So kita pun faham dengan memori lama-lama kita, apa yang kita dah belajar pasal singa ni, ya, dia akan terekam orang dan makan tu kan. So kita jadi takut. Amigdala kita pun rasa takut kan. Tak berhenti di situ saja. Amigdala hippocampus ni ya teruslah merangsang satu tempat yang penting kita belajar tadi. Terus merangsang rembesan-rembesan hormon dalam tubuh badan kita. So, bila kita berhadapan dengan singa, itulah yang berlaku dekat otak kita. Dalam kita terangsang, hippocampus kita mengembalikan memori-memori lama. Hypothalamus kita, pituitary kita merangsang semua hormon-hormon kita. Dan benda-benda ni berlaku secara tak sedar. Kita tak sedar pun, ya.
Dan apabila hormon dah terangsang macam tu, apa berlaku? Berlakulah fight and flight response. Ya. Berlakulah benda-benda ni. So kita tengok apa yang akan berlaku. Dekat sikit lah. Tadi kecil sangat ni saya besarkan apa berlaku. Singa kat depan kita, ya, kita semua otak kita dah semua terangsang dah, ya. Ini berlaku bila singa ada depan. Ya, dia threat kepada kita punya survival kita kan, threat. Ya. Apa jadi kepada kita punya paru-paru? Dia akan bernafas lah lagi cepat. Sebab apa nak kena bernafas lagi cepat ni? Sebab ada dua je. Sama ada kita nak lawan dengan singa tu, ataupun kita nak calibut lah, nak cabut daripada berhadapan dengan singa ni. Nak lari lah kan daripada singa ni. Kenapa paru-paru kita kena bernafas lagi laju? Ya, kerana otot kita ni, muscle kita ni perlu kuat. Glukos ya perlu bercampur dengan oksigen baru dapat tenaga untuk cabut lagi ataupun nak lawan. Betul tak? Ya. So, kita punya paru-paru ni kena bernafas dengan lebih laju lagi untuk mendapatkan oksigen yang lebih supaya muscle kita akan dapat tenaga yang lebih ya untuk lari ataupun nak lawan dengan singa. Untuk sampai kepada otot daripada paru-paru tadi tu, ya, kita punya jantung kena pump lagi laju. Bup, 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 jantung kita pump. Kan? Untuk sampaikan aliran darah ke muscle kita. Ya, disebabkan kita nak lawan. Mana tempat yang kurang sikit nak melawan dengan singa ni? Fatin tahu tak kat mana? Tak penting sangatlah. Perut kita lah. Takkanlah perut datang nak lawan dengan singa kan? Takkanlah perut nak cabut lari, tak boleh. So perut ini kurang sikit berfungsi kalau kita berhadapan dengan kan? So perut ni slow lah sikit digestionnya kan? Kalau slow sikit kan, apa agaknya jadi kepada asid-asid yang ada, angin-angin yang ada dekat fundus kita dekat perut kita tu. Bila dah slow sikit, kuranglah sikit dia sampai ke bawah kan? So accumulate lah semua asid makanan kita tu, angin-angin dekat dalam perut kita tu. So, bila ada threat ni tadi, dia slow sikit, kan? Asid bertambah lah banyak kat perut kita tu, angin bertambah lah tu, ya. Situ, ya. Kemudian apa pula jadinya kepada liver kita ni? Dia akan convertkan glycogen kepada glukos. Glukos ni kenapa? Sebab kita nak ada tenaga untuk lawan singa tadi tu ataupun kita nak calibut daripada singa tu. Ya. So muscle ni nak kuat nak lari ya, ataupun nak lawan. Jadi liver akan convertkan lebih glycogen kepada glukos. Jadi glukos ni menjadi sumber kepada tenaga kita. Kenapa penting saya bercerita ini? Kerana kita tekan pula ya. Next. Kerana inilah yang akan berlaku kepada kita. Cuba tukarkan tadi singa tadi tu kepada kita dengan anak-anak kita. Melalui saya punya pengalaman yang dah jumpa ramai pesakit dan juga bacaan pembelajaran saya sebagai psikiatris ini, ya, orang mereka yang senang anxious ini adalah mereka yang dari kecil sampailah besarnya telah berhadapan dengan threat ini. Threat kepada mak bapak asyik mendengking di rumah, mak bapak asyik kontrol di rumah. Mungkin ada pengalaman yang masa kecilnya berhadapan dengan violent environment yang tidak selesa, bapak suka merotan ataupun apa-apa juga adverse childhood event ya, yang dah merangsang. Kalau umur Fatin berapa sekarang? Fatin 20, 30 kan? 21 je ya. 21 muda lagi. Ya. 31 tua dah. 31. Kalau ada pasien yang umur 21 tahun, mungkin daripada kecil sampai 21 dia tahun, begitulah berterusan. Kalau berterusan, sebagai contoh kan, kalau berterusan, bapa dia tu adalah jenis
Hari-hari balik meradang-radang, merempah-rempah dekat rumah, menengking-nengking mak, menengking-nengking anak. Dia dah hidup selama 20 tahun dalam track ya, kehidupan. Violence kehidupan dia. Ya. So terangsanglah bahagian limbik sistem dia ini selama 20 tahun. Hari-hari dengar benda yang tak bagus. Ya. So terangsanglah dia punya bahagian sampai dia overstimulated dan tidak lagi berfungsi dengan baik macam orang biasa. Ya. So inilah berlaku pada mereka yang memang ada underlying masalah di rumah sana masa kecil, ya, sehingga kan mereka senang anxious. Asalnya Allah beri fight and flight response ini adalah fitrah manusia, ya, yang kita perlu bernafas dengan baik kalau kita berhadapan dengan threat. Tapi apabila berterusan, ini dah jadi orang yang anxious. Senang debar-debar duduk dekat jantung dia. Senang rasa macam tercekik, nafas dia tak bagus, bernafas pun tak bagus. Senang rasa ni dia. Ni bukan batin dah ya. Ya, saya ibaratkan ya, kalau kita hari-hari melihat threat, melihat environment, hari-hari asyik dimarah adik bos, hari-hari belajar asyik dikontrol oleh mak bapaknya, inilah akan jadi orang yang anxious itu akan mudah sesak nafas. Senang sakit-sakit badan. Kenapa? Otaknya akan sentiasa tense. Ya? Senang berdebar-debar. Senang dapat gastrik. Ya? Senang juga dapat kencing manis dan gula tak terkawal. Ya? Dan senang dapat darah. Dan dalam kepalanya asyik rasa takut. So, sekarang kita dah faham kenapa berlakunya anxiety ini. Ya, daripada asalnya sebenarnya Allah jadikan anxiety, perasaan itu adalah normal saja. Tapi apabila kita berhadapan dengan threat itu continuously, ya, kemudian mungkin ada satu event yang paling ketara dalam hidup kita, dia akan tickle bahagian limbik sistem itu sehingga menyebabkan dia overstimulated dan dapatlah kita tanda-tanda anxiety. Ya, so kita dah faham dah tadi emosi, cemas, takut, bimbang, anxious itu asalnya perasaan yang Allah beri kepada makhluknya, tetapi dah jadi sebagai anxiety disorder. Ya, so kita akan dapatlah anxiety. Macam mana nak merawatnya? Simple saja. Nak merawat anxiety ni senang saja. Okey. Lagi kita Susah nak nafas kan? Kita bernafaslah dengan baik. So, saya besar-besar tulis kat tengok kat situ. QR code ni. Ya. Snap sajalah siapa yang nak dapat belajar cara bernafas dengan baik. Bolehlah scan QR code tu. Nampaklah nanti kaunselor kita bagi contoh macam mana nak bernafas dengan baik. So bila rasa anxious nak datang, anxiety nak datang, bernafas dulu dengan baik. So kalau kita nak exam, kalau ada student di sini, sebelum exam tu bernafas dengan baik semula supaya oksigen sampai banyak dekat otak kita supaya kita boleh berfikir dengan baik supaya kita boleh exam dapat keputusan yang baik. Kalau kita nak mula dapat anxiety attack, panic attack, semua-semua tu bernafas dengan baik dulu. Kemudian saya nak cerita pula apa yang doktor buat pula. Remember saya cakap tadi bahawa kita perlu sedar yang kita ada emosi-emosi tertentu. Kenapa kita perlu sedar kita ada emosi-emosi itu? Sebab fight and flight response ini berlega-lega di kawasan yang tidak sedar oleh kita. Ya, dan dia akan membentuklah semua kasket-kasket yang tadi saya cakap tadi tu. Ya, tindak balas sampai kita berdebar tu ya. Sebab itu adalah Allah beri dah benda yang berlaku ya.
Tetapi Allah beri juga satu benda. Allah beri juga bahagian yang sangat penting dekat dalam tubuh badan kita ini. Allah beri prefrontal cortex. Bahagian korteks yang sangat penting yang ada pada semua manusia. Ya, prefrontal cortex ini berfungsi sebagai executive function. Executive function ni apa maksudnya ni? Untuk kita plan properly, untuk kita jangan buat sesuatu yang negatif, untuk kita ambil keputusan properly, untuk menyelesaikan masalah, ya, judgment, decision making, ini semua prefrontal cortex. Tapi dia berlaku secara sedar. So apa kita kena buat kalau kita ni jenis orang anxious selalu? Ya? Tarik nafas, kan? Lepas tu sedar, oh aku ni sebenarnya anxious, ya, tengah risau. Ya? Lepas itu kita kata, aku perlu selesaikan stres apa yang aku ada ni betul-betul. Ya? Kemudian kita buatlah apakah problem solving yang penting untuk selesaikan masalah kita. Ya? Barulah kita kurang sikit masalah kita, kurang sikit stres kita. Breathing technique tadi tu kena buat selalu, ya, sebelum dan selepas kita anxious. Dan kita kena sedar yang bahawa kita anxious supaya daripada bahagian otak yang tidak sedar tadi tu, dia pergi ke bahagian otak yang kita sedar, bahagian prefrontal cortex itu, supaya kita boleh menangani emosi kita, regulate emosi kita dengan lebih baik. Ya, so bendanya nampak simple, tapi kalau tak praktis memang susah dan kita drowning lah dalam unconscious anxiety kita tadi tu. Tapi kalau jumpa dengan psikiatris ni lah yang kita buat. So kita ajarlah pernafasan dengan baik, jumpa clinical psychologist, kita ajar lagi bernafas dengan baik. Kemudian kita buat juga, kita panggil CBT untuk betulkan pemikiran yang kata mungkinkah aku mati sebab sakit jantung, matilah aku. Nanti otak kita terus kita berputar-putar dalam lingkungan ini kita panggil cycle of panic. Ya, cycle of panic. Ya. Contohnya, kita depan singa. Depan singa, lepas itu kita akan berdebar-debar. Bila berdebar-debar teruk, kita ingat jantung kita ada sakit dada. Mungkin kita dapat heart attack. Bila kita ingat kita ada heart attack, kita kata, mati aku ni. Kemudian otak akan fikir, mungkin kau akan mati. Lagi kita risau, kita berdebar-debar balik semula. Dan berterusan kita punya debaran-debaran anxiety kita itu sampai ia tak berhenti-henti, kita rasa anxious. So dia akan menyebabkan satu cycle yang kita panggil cycle of panic. Ya, kita asyik fikir-fikir tentang body reaction kita, sama ada berdebar-debar ni, sakit-sakit perut ni, sesak-sesak nafas ni, dan kita anxious balik continuously sampailah kita menjadi seorang yang anxious selalu. So kalau jumpa psikiatris inilah yang kita akan buat, kita betulkan pemikiran, kita ajar juga pernafasan dengan baik. Ya. So kalau ada masalah, inilah yang kita buat sebenarnya untuk menangani anxiety, ya. Dan of course kalau anxiety itu disebabkan oleh tadi kita kata pergaduhan anak dengan bapaknya asyik tengking-tengking semua tu kan. So kita kena ubahlah juga stres-stres yang berlaku kat rumah kita tu, ya. Kita ubahlah rumah kita tu menjadi rumah yang sakinah, mawaddah, warahmah. Satu lagi benda yang susah juga lah sebenarnya. Ya, dan kita doalah selalu, ya. Di hari-hari Jumaat ni bagus kalau kita doa banyak-banyak pagi-pagi ni, siapa tahu ni. Fatin tahu ke kat mana selalu kita jumpa ni? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Selalu ni, kat mana Fatin? Ini almat surat kita ni. Kalau kita sudah asrama selalu ni mak surat kita, ya. Salah satu daripada doa dalam masuk
maka Allah jauhkanlah kita daripada gelisah, risau kita, sedih kita ni ya. Dan juga yang penting kat belakang tu, ya, kita risau kenapa? Sebab hutang-hutang kita ke? Sebab ada orang yang cuba nak overpower kita ke? Ya, bos kita ni nak menjatuhkan kita ke? Atau menampak kita rendah sangat ke? Atau suami kita yang nak nampak kita rendah sangat ke? Atau lecturer-lecturer kita yang nampak kita ni macam rendah sangat ke? Kan? So kita selalulah doa-doa ya, supaya kita dijauhkan daripada semua masalah-masalah kita. So, Dr. Fatin, kita ada masa setengah jam juga, sudah melebihi setengah jam ke Dr. Fatin? Aduhai, boleh kita, itu sahaja sebenarnya yang saya nak sampaikan tentang anxiety ni. Apa-apa yang kan? Okey, kalau Okey, kita Dr. Fatin, faham dah ke Dr. Fatin apa benda ni anxiety ni semua? Saya harap faham, Prof. pendengar-pendengar semua pun faham apa yang ingin saya sampaikan ya. Sebenarnya anxiety ni ya adalah berasal daripada benda yang normal yang Allah berikan sebenarnya. Tapi bila berterusan dan berterusan, maka dapatlah kita anxiety disorder. Okey. Okey Dr. Fatin, saya back to you Dr. Fatin. Alright, terima kasih Prof. Sebelum tu kita nak tanya, ada ke soalan-soalan daripada para pendengar kita pada hari ini? Kalau Ya. ada, boleh tanya, letak dekat chat box tu. Untuk bersuara pun boleh, just inform kita lah. Sementara menunggu jika ada apa-apa persoalan, nak tanya Prof lah berkaitan dengan anxiety ni Prof. Sebenarnya boleh dapat sakit anxiety ni seawal usia berapa Prof? Sebab kadang-kadang kan kalau ikutkan sekarang ni masalah mental bukan sahaja kepada orang dewasa, even kanak-kanak pun dah ramai dah pergi ke child psychology kan. Satu lagi mungkin disebabkan faktor ibu bapa yang mempunyai awareness yang semakin bagus. Sekarang kan kecil-kecil pun dah bawa pergi jumpa psikologi. I think it's very good. And then Prof rasa macam mana? Dia start daripada umur berapa? Adakah sekolah rendah atau tadika pun sometimes dah start anxiety? Bukan sebagai contoh Prof ada kanak-kanak yang bukan sahaja tak nak pergi tadika kan, macam yang totally anxiety, bukannya sebulan 2 je menangis, berterusan menangis sampai mak ayah terpaksa tukar sekolah sebagai contoh. Jika para pendengar di kalangan kita ni dah mempunyai anak kan, mungkin ada yang pernah melalui benda yang sama macam tu. Okey, bagus soalan Dr. Fatin ni ya. Saya nak terangkan daripada awal boleh Dr. Fatin ya? Boleh Prof. Dia sebenarnya kalau kita lihat daripada pandangan psikologi ya, masalah-masalah mental ini termasuklah masalah anxiety ini ya, dia adalah tiga elemen yang sangat penting ni, biological, psychological dan juga social dan spiritual lah ya. Secara fizikalnya ya, sebenarnya ya Allah jadikan manusia ini dengan pelbagai apa tu macam kalau kita masak ada rempah ratusnya kan. Allah taklah jadinya semua orang tu senyap macam kan. Allah taklah jadikan semua orang tu ceria aja kan. Dia ada yang banyak cakap, ada dan yang ada juga orang yang mudah dapat anxiety ni sebenarnya. Ada orang yang kata senang gelabah lah. Senang. Memang ada orang yang senang gelabah ya. Kalau budak-budak ni sebenarnya Fatih ya, kita ada yang kita panggil temperament. Temperament. So maksudnya dah memang macam gitulah kanak-kanak ni. Memang kita panggil dah lahir-lahirnya memang ada temperament yang mudah anxious ya, daripada kecil-kecil. Ada difficult child. Ada children ya, ada baby ya yang memang difficult child ya. Memang ada anak kita ni yang selalu nak menangis, ada memang ada temperament. Memanglah Allah jadikan dia temperamentnya begitu ya. Memang boleh ya. Dan tapi juga ada juga yang temperament ini ataupun anxiety di kalangan baby-baby ini boleh juga berlaku kerana attachment yang tak bagus berlaku ya, insecure attachment ya. Apabila parents dia ni mungkin ada masalah sedikit ya, contohnya absent parents ke ya,
Sekejap ada, sekejap tak ada. Sekejap ada, sekejap ada. Ni contohnya apa Fatin? Contohnya malam-malam sekejap mak ada, sekejap mak on call. Boleh ya Fatin ya. Jadi Rasa jugalah tu. secure attachment ya. Jadi anak boleh jadi ambivalent sikit, mengagam sikit ya. Bila mak ada tu dia dapat sangat dengan you ya. So dia apa tu attach sangat dengan you. Mak tak peluk dia nangis ya. Dia secure attachment. Boleh daripada kecil ya. Boleh menjadi baby yang kita nampak macam anxious ya. Sama juga bila dia dah membesar ya, dia boleh menjadi seorang kanak-kanak yang anxious, terutama jika ada masalah dengan ibu bapanya ya, ataupun kalau di sekolah ada masalah dengan kawan-kawan di sekolahnya, atau ada masalah dengan teacher di sekolahnya, ataupun ada masalah dengan environment di sekolah itu, ataupun masalah di rumahnya. Jadi budak-budak yang kecil-kecil yang mengalami anxiety ini, macam mana dia punya manifestasinya? Ya, salah satu manifestasinya adalah school phobia. Dia takut nak pergi sekolah. Ya. Contohnya, saya tak tahu apa senarionya. Mungkin juga dia takut meninggalkan mak dia yang dah dibuli oleh abahnya. Mak asyik kena marah dia abah kat rumah. Adik kena protect mak. Jadi adik tak nak pergi sekolah. Kalau ada kes domestic violence di rumah, anak pun boleh dapat school phobia. Ataupun dia memang dibuli oleh kawan-kawannya di sekolah. So dia tak nak pergi sekolah. Ya. Ataupun ada teacher yang memang garang dan tak faham langsung pasal kanak-kanak ni. Rotan. Ya. Pun school phobia. Ya, saya ada kes yang budak-budak tak nak pergi sekolah ni sebab teachernya asyik meminta yuran sekolah. Dia malu. Dia malu dengan kawan-kawan lain. Mak dia tak mampu nak bayar yuran sekolah pun dia malu. So dia school phobia. So macam Fatin cakap tadi tu, bolehkah anxiety ini berlaku kepada kanak-kanak? Yes, boleh. In fact, anxiety ni boleh berlaku dengan baby pun semua tu apabila insecure attachment ya berlaku ya. So anxiety ni boleh berlaku daripada kecil sampai lah kita tua nanti. Sebab apa? Asalnya saya cakap tadi, fight and flight response itu ada daripada otak. Memang ada. Semua ada otak daripada kecil sampai tua ada otak kan. Ada bahagian tengah-tengah otak itu adalah limbic system ya. Dan limbic system kita itu jika dia tidak berfungsi dengan bagus, boleh kita mendapat masalah-masalah. Masuklah anxiety. Terima kasih Prof. Faham. So maksudnya dia boleh berlaku pada tak kisah umur berapa pun boleh start berlakunya anxiety ya Prof ya? Boleh. Alright, kita ada satu soalan dekat sini Prof. Prof tak apa ke tu? Prof ada teaching ke apa ke tu? Boleh ke kita tanya Prof ada soalan sikit daripada kita punya pendengar bertanyakan tentang kalau tiba-tiba terkejut dan berdebar teruk agak lama, adakah itu adalah satu simptom anxiety? Persoalannya. Terkejut, berdebar-debar. Tadi kita tengok kan gambar flight and flight response tu. Berdebar-debar. Agak lama. Simptom anxiety, yes. Tetapi diagnosis anxiety disorder kita kena check dulu. Simptom dia yes adalah simptom anxiety. Tetapi adakah dia disebabkan oleh anxiety disorder? Yang itu kita kena check dulu. Sebab ada masalah-masalah medical ya yang memang menyebabkan anxiety juga. Saya bagi contoh ya. Kalau kita dapat heart attack, myocardial infarction, ya, tanda-tandanya adalah sakit dada. Sakit dada sangat ni. Ya, adalah disebabkan oleh myocardial infarction. Ya. Dan contoh lain, kalau hyperthyroidism, ya, tanda-tanda hyperthyroidism adalah senang berdebar-debar juga, senang palpitation juga, ya. So apa yang biasanya doktor akan buat, ya, sebelum kita bagi diagnosis anxiety disorder, ya, kita akan check dulu semua itu untuk memastikan bahawa
anxiety simptom yang kita ada tadi bukan disebabkan oleh medical problem, ya, tetapi adalah disebabkan oleh, yalah, kalau medical dah cek semua okey saja, barulah kita kata kita ada anxiety disorder. So kalau soalan tadi kata, kalau tiba-tiba terkejut dan berdebar teruk agak lama, adakah itu adalah satu simptom anxiety? Yes, simptom anxiety, simptom saja ya. Tetapi adakah dia disebabkan oleh anxiety disorder? Anxiety disorder ni adalah diagnosis psikiatri. Anxiety juga boleh disebabkan oleh hyperthyroid. Anxiety juga boleh disebabkan oleh masalah paru-paru, jantung, masalah. Tadi saya tulis kat situ, orang anxious, dia senang dapat gastrik kan. Jadi, adakah sakit perut itu disebabkan oleh memang peptic ulcer disease ke? Kan? So, tandanya sama, penyakitnya mungkin berbeza. Itu kena penting jawapannya. Okey, Baik. Latif? Boleh, faham Prof. Jadi kena check dulu, okey. Kalau Ya. kod-kod ada masalah kesihatan lain, jika semua dah check anda tak ada, maksudnya mungkin lah simptom tu betul lah tu. Nak tengok pula berapa lama kan Prof. Kalau dia konsisten selama beberapa bulan sebagai contoh, dan perlulah mendapatkan rawatan susulan, especially daripada bahagian psikiatri lah. Prof, bolehkah kita tanya lagi satu soalan? Ya, Prof okey boleh. kata? Kalau belum sembahyang Jumaat ni, Fatin tak ke mana-mana, saya boleh je entertain. So, Okey. organizer benarkanlah kan. Ya. Okey Prof, satu lagi soalan. Macam Prof cakap tadi, ramai orang yang tak sedar, unconscious dia punya perasaan anxiety. Mungkin orang sekeliling yang nampak, tapi dia sendiri tak sedar sebenarnya dia ada simptom anxiety. Jadi pada pendapat Prof, pada bilakah titik tolaknya yang kita perlu mencari doktor untuk mendapatkan rawatan? Andai kata masalah kesihatan lain semua tak ada, bila kita patut jumpa psikiatris? Sebab kadang-kadang orang Malaysia kita skeptikal kan, kita takut nak jumpa orang doktor psikiatri. Kita rasa kalau jumpa psikiatri ni maksudnya tak betul lah tu kan, malu kan. So pada pandangan Prof, bila sebenarnya kita perlu jumpa doktor untuk mendapatkan rawatan sebaik-baiknya untuk mengelakkan diri kita ni jadi lebih teruk, tak terkawal serta boleh menyebabkan masalah sakit mental yang lain sebagai contoh. Dia Fatin, dekat Malaysia ni sebenarnya mental health professional, ya, mental health professional. Banyak kat Malaysia ni. Beribu-ribu saya rasa. Tapi psychiatrist ada lebih kurang 450 orang je kat Malaysia ni. Ya, yang beribu-ribu tadi adalah kaunselor, ya, dan juga psychologist, ya, dan clinical psychologist pun tak berapa ramai juga, ya. Kaunselor dan psychologist adalah juga mental health professionals yang boleh membantu untuk masalah-masalah anxiety ni. Kalau dia tak tahu breathing technique properly, tak payah ngakulah kaunselor. Ya, kalau dia tak tahu ya macam mana breathing technique properly, dia tak boleh ngaku jadi psychologist, ya. Sebenarnya semua mental health professionals, be it counselor, psychologist, clinical psychologist, psychiatrist, dia tahu teknik breathing tu, deep breathing, abdominal breathing ni, ya. So kalau tuan-tuan kat sana takut nak jumpa psikiatris, takut nak dikatakan bahawa nanti kita sakit jiwa yang teruk jumpa psikiatris, jumpa dulu kaunselor, jumpa dulu psychologist, belajar breathing technique, ya. Sebenarnya untuk kes-kes mild to moderate anxiety, ya, tak perlu pun jumpa psikiatris, boleh jumpa kaunselor dan juga psychologist. Dah teruk sampai buat kerja pun tak boleh, sakit-sakit badan teruk sangat-sangat, sampai kerja asyik ponting saja, MC, ya, asyik GERD-GERD-nya dah bertambah teruk. Bila kita gastriknya bertambah teruk, dah makan ubat pantoprazole berbuku-buku, mungkin dia ada berterusan anxiety yang menyebabkan benda tu jadi lebih teruk sangat-sangat. Kenalah ya, datang jumpa
psikiatris supaya kita boleh berkolaborasi dengan clinical psychologist untuk buat CBT. Ya, okey, Fatin. Okey, baik. Okey, terima kasih Prof. Okey, baiklah, sebenarnya masa sudah pun mencemburui kita dan kita telah pun sampai di penghujung sesi perkongsian. Jelaslah di sini terdapat pelbagai kesan-kesan sampingan jika kita mempunyai simptom-simptom anxiety sebagaimana yang Prof telah sampaikan, berdebar-debar, rasa resah gelisah, cepat datang gastrik, cepat murung, marah dan sebagainya. Dan juga Prof ada sampaikan di sini, anxiety ni sangat berkait rapat dengan otak kita, iaitu yang berasal daripada limbic sistem kita, iaitu yang mengawal dari segi fungsi emosi kita. Jika anda mempunyai sebarang masalah atau gangguan emosi yang menyebabkan kerisauan melampau, jangan hanya berdiam diri. Seperti yang Prof sampaikan sebentar tadi, anda haruslah mendapatkan rawatan. Tidak semestinya psikiatris, boleh datang dulu kepada kaunselor, psikologi dan sebagainya. Alright, jangan bermain dengan api yang kecil kerana kelak ia bisa membinasakan diri. Itulah perumpamaan bagi masalah ini jika anda tidak mengawalnya daripada titik tolak yang dari permulaan ataupun masalah yang kecil. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Profesor Salmi di atas perkongsian yang penuh ilmiah pada hari ini. Semoga sama-sama kita mengambil segala manfaat dan kebaikan dari ilmu yang telah disampaikan. Sehingga kita bersua lagi di lain hari dalam sesi Friday yang seterusnya. Terima kasih banyak kepada Prof Salmi sebab sudi meluangkan masa atas perkongsian. Alright. Okay, Assalamualaikum. Thank you Terima Fatin. Thank you kasih. semua. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alright, bagi siapa yang masih ada, jangan keluar dulu. Okey, boleh sila isikan. Form telah diberikan di kotak chat box untuk kehadiran anda. Terima kasih banyak kerana sudi bersama kami. Almost 1 hour untuk teman kita hari ini. Semoga bermanfaat buat semua. Terima kasih. Boleh isi chat box tau. Thank you.